sejahtera. So kita jumpa lagi dalam siri ulang kaji matematik SPM. So untuk video pembelajaran pada kali ini kita fokuskan kepada soalan daripada JPN Melaka, iaitu modul kemenjadian murid Melaka. So hari ini kita nak bincangkan soalan objektif bab 2 tajuk asas nombor . So sebelum kita pergi lebih lanjut, so saya nasihatkan supaya kamu menjawab sendiri dahulu soalan-soalan yang terdapat dalam set tajuk inilah. Okey, tajuk asas nombor ni. So untuk link soalan saya dah pun sediakan dalam bentuk Google Form. Kamu boleh klik link untuk menjawab soalan ni dahulu di ruangan description di bawah. Okey, kemudian barulah menyemak semula jawapan kamu berpandukan video ini. So video ini hanya disediakan sebagai panduan untuk kamu melihat bagaimana jalan kerja penyelesaian untuk mendapatkan jawapan bagi sesuatu soalan itu. Okey. So soalan yang pertama, nyatakan digit 7 dalam nombor 20764 asas 9. Okay, dalam asas 10. Jadi untuk tukarkan, kita tentukan digit 7 ini dalam asas 10, kita kena tukarkan nombor ini dalam asas 10. Okay, untuk 20764 kita tukar dalam asas 10. Setiap digit ini perlu didarabkan dengan 9 kuasa berapa. Okay, sebab dia asas 9. Jadi kita mula daripada kanan ke kiri. Okay, start daripada kanan. Jadi kita start dengan 9 kuasa sifar, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2, 9 kuasa 3 dan 9 kuasa 4. Dalam soalan dia hanya nak untuk digit 7. Jadi 7 darab dengan 9 kuasa 2. Okay, jadi 7 darab 9 kuasa 2 kita dapat 567. Jadi jawapan dia adalah C. Soalan 2, antara berikut yang manakah nombor dalam asas 4? So, kena ingat dalam asas 4, kita hanya ada nombor ataupun digit sifar, 1, 2 dan 3. Dia tak boleh besar daripada 3. Okay, dia tak boleh 4, 5, 6, 7 tu tak boleh. Okay, jadi kita tengok yang A tu, dia ada 1, 4. Ada nombor 4 di situ. Jadi, A bukan jawapan. Untuk C, dia ada 2, 7. Okey, 7 lebih besar dah daripada 3, jadi tak boleh. 5 sifar ada 5. Nombor 5, digit 5 di situ. Jadi bukan jawapan. So, nombor asas 4 adalah 3, 2. Okey. Soalan ketiga. Raja di bawah menunjukkan sekepingkat nombor. Nyatakan asas yang tidak mungkin dalam nombor ini. Okey. Bagi nombor ini. 3112. So 3112 ni dia tanya yang mana tak mungkin, asas mana yang tak mungkin. So untuk asas 3 dia hanya akan ada digit sifar 12. Maksudnya nombor dalam asas 3 tak boleh lebih daripada 2. Untuk asas 4 dia ada untuk asas 4 dia hanya ada sifar 1, 2, 3 saja. Okay, dia tak boleh lebih besar daripada 3. Untuk asas 7, dia hanya ada sampai digit 6 saja, nombor 6 saja. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk asas 9, kita hanya ada sifar hingga 8. So, dia kata yang tak mungkin bagi nombor ini ialah asas 3. Okay, sebab untuk asas 3 ni nombor paling besar kat dia hanya ada 2 saja, tak boleh ada 3. Jadi asas 3 lah tak mungkin untuk nombor itu. Okey, nombor 4. Mana di antara berikut adalah tidak benar? So dia soalan ini ditukarkan daripada satu asas ke asas yang lain. Okey, kita kena cek yang manakah tidak benar. Jadi untuk yang pertama, 2, 4 asas 5 nak tukarkan kepada asas 10. Okey. So, jadi dia ada 2 digit saja, 2 dan 4. Jadi, asas 5, kita start dengan 5 kuasa sifar dan 5 kuasa 1. 2 darab 5 kuasa 1 tambah dengan 4 darab 5 kuasa sifar, kita dapat
14 ataupun 14. Okey, asas 10. Jadi A itu adalah benar. Okey, untuk B 24 asas 8. So 24 asas 8 nak ke asas 2 sebenarnya kita boleh terus je menggunakan kalkulator. So kita akan dapat 1 sifar 1 asas, 1 sifar 1 sifar asas 2. So ini kita boleh dapat dengan terus melalui kalkulator. Okey, untuk 24 asas 5, okey, kita kena tukarkan dia dulu kepada asas 10. So kita dah tukar tadi untuk yang A kan. Jadi 24 asas 5 ni tukar pada asas 10, kita dapat 14. So 14 ni pula kita nak tukarkan kepada asas 8. Ini pun sama, kita boleh terus dapatkan jawapan daripada kalkulator. Okey, jadi 14 atau 14 asas 10 ni adalah bersamaan dengan 16 asas 8. Okey. Dan untuk 1 sifar 1 asas 2 ni kita tukarkan dulu kepada asas 10. Okey, dengan menggunakan kalkulator kita tukarkan 1 sifar 1 asas 2 kepada asas 10, kita dapat 5. 5 ni kita nak tukarkan ke asas 5, kita kena buat pembahagian. Jadi 5 bahagi 5 kita dapat 1. Baki dia 5 tolak dengan 1 darab 5. 5. Jadi 5 tolak 5 kita dapat sifar. 1 bahagi dengan 5 kita dapat sifar. Jadi 1 tolak dengan sifar kita dapat 1. Jadi kita baca daripada bawah ke atas, 5 tu adalah bersamaan dengan 1 sifar asas 5. Jadi di sini dia letak 4 sifar 1. Jadi yang salahnya adalah D. Okey, soalan kelima. Jika X asas 2 bersamaan dengan 2 kuasa 5 tambah 2 kuasa 3 tambah dengan 2 kuasa sifar, maka nilai X tu apa dia? So kita kena letakkan dia dalam bentuk dalam petak-petak supaya kita nampak lah. Okey, disebabkan kuasa tertinggi dia adalah 2 kuasa 5. So jadi kita letak yang di sebelah kiri. Kotak sebelah kiri tu adalah 2 kuasa 5 lah. Okey, maksudnya kita kena ada 6 petak. Okey, 6 petak tu bermula daripada 2 kuasa sifar sehinggalah kepada 2 kuasa 5. Kalau kita tengok di sini, nilai yang ada nilai adalah 2 kuasa 5, 2 kuasa 3 dan juga 2 kuasa sifar. Bermaksud untuk tempat-tempat ini nilai digit dia adalah kita letakkan nombor 1. Okey, bagaimana dengan yang tempat yang lain ni? So tempat yang lain ni tak ada nilai dia, jadi kita letakkan sifar. Okey, jadi jawapan dia adalah 1 sifar 1 sifar sifar 1. Okey, B. Okey, soalan yang ke-6. Diberi bahawa X asas 10 sama dengan 1 asas 2 tambah 1 asas 5 tambah 1 asas 8. Cari nilai X. So di sini kita tengok asas dia tak sama. Ini 2, ini asas 5, ini asas 8. So kita perlu tukarkan nombor-nombor ini dalam asas 10. Okey, 1 asas 2 adalah bersamaan dengan 3 asas 10. Okey, kita darabkan je. 1 darab dengan 2 kuasa 1, 1 darab dengan 2 kuasa sifar. So kita tambah, kita dapat 3. Untuk 5, so kita buat cara yang sama, kita dapat nilai dia 6 dalam asas 10. Untuk 1 asas 8, kita dapat 9. Okey, 3, 6, 9 ni adalah nombor dalam asas 10 yang sepadan. Okey, kalau kita tengok hasil tambah dia, 3 tambah 6 tambah 9, jadi kita dapat 18 atau 18. Okey, jawapan dia D. Okey, soalan berikutnya, soalan 7. Tukarkan 2 sifar 4 kepada satu nombor dalam asas 7. 2 sifar 4 ni asas 5. So asas 5 nak tukar kepada asas 7, maksudnya asas 5 ni kena tukar dulu kepada asas 10. Okey,
So 2 sifar 4 asas 5 tukar kepada asas 10. Asas 5 nak ke asas 10 kita kena darab. Okay? Sebab dia ada 3 digit 2 sifar 4. Jadi kita mula dengan sifar 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Okay? So kita darab, tambah, kita akan dapat 54. 54 ni adalah nombor dalam asas 10 yang sepadan. Jadi kalau nak tukar 54 ni kepada asas 7, kita perlu buat pembahagian. Okay, so kita bahagikan 54 bahagi dengan 7. Kita akan dapat 7. 7 darab 7 ialah 49. So 54 tolak 49 kita dapat 5. 7 bahagi dengan 7 kita akan dapat 1. Jadi 7 tolak dengan 1 darab 7 kita akan dapat sifar. 1 kita kena bahagi lagi dengan 7. Kita kena dapat sifar kat bawah ni. So 1 bahagi dengan 7. Okay, 1 ni kita kena bahagi dulu dengan 7. Baru kita akan dapat sifar. Jadi 1 tolak dengan sifar kita dapat 1. Okay, jadi jawapannya adalah 1 sifar 5 asas 5. Okey, nombor 8. Raja di bawah menunjukkan 2 kepingkat nombor. Hitung beza antara digit 3 dalam kedudukan nombor tu. Okey, yang ini ada 132 asas 5. Yang ini ada 132 asas 4. So kita nak tahu nilai digit 3 ni. Kemudian kita nak hitung dia punya beza. Okey, untuk nombor 3 ni yang dalam asas 5 ni, kalau 2 ni darab dengan 5 kuasa sifar. Jadi untuk 3 ni darab dengan 5 kuasa 1. Jadi kita dapat 15. 3 darab 5 kuasa 1 kita dapat 15. Untuk yang 132 asas 4. So yang nombor 2 ni darab dengan 4 kuasa sifar. Yang 3 ni darab dengan 4 kuasa 1. Okey, jadi kita dapat 12. Jadi soalan nak beza. So kita kena tolak lah. Okey, tolak 15 tolak 12 kita dapat 3. Okey, soalan 9. So ini melibatkan penambahan nombor, asas nombor. So asas dia adalah asas 7. Okey, so kita masukkan nilai 523 asas 7 tambah dengan 64 asas 7. So perlu diingatkan untuk asas 7, nombor paling besar yang boleh ada kat dia adalah 6. Okey, dia tak boleh lebih daripada 6. Okey, so 3 tambah dengan 4, kita akan dapat 7. 7 ni dah lebih daripada 6. Sebab dalam asas 7, nombor paling besar dia hanya 6 saja. Jadi kita perlu tolak dengan 7. Kenapa tolak 7? Sebab dia asas 7. Jadi bila kita tolak 7 di sini, kita kena tambah 1 di atas. So 7 tolak 7 kita dapat sifar. So yang ni kita dah tolak 7, jadi 1 tu kita pindah ke atas. Okay. 1 tambah 2 tambah 6 kita dapat 9. 9 juga dah lebih daripada 6. Jadi 9 tolak 7 kita dapat 2. So pindahkan 1 ke atas. 1 tambah dengan 5 kita dapat 6. So 6 ni kita boleh turunkan sahaja. Jadi jawapan dia adalah 620 asas 62 sifar asas 7. Okey, dan soalan yang terakhir ini melibatkan penolakan. 131 sifar tolak dengan 333 asas 4. Okey, bila kita nak tolak, ingat kalau dia lebih kecil, nombor yang lebih kecil, kita kena pinjam dari rumah sebelah kiri dia. So disebabkan asas ni ialah asas 4, jadi yang kita pinjam tu nilai dia adalah 4. Okey, jadi yang pertama ni sifar nak tolak dengan 3, tak boleh. Jadi dia kena pinjam daripada rumah sebelah kiri dia. Okey, so bila dia pinjam daripada rumah sebelah kiri, ini tinggal 1. So dia pinjam 1 daripada rumah sebelah kiri ni. So dia pinjam 4. 4 tambah dengan sifar jadi 4.
So 4 tolak dengan 3, kita akan dapat 1. Okey. Untuk 1 tadi kita dah pinjam, jadi dia tinggal sifar. Okey, sifar nak tolak 3 tak boleh. Jadi perlu pinjam lagi dari rumah yang sebelah kiri dia pula. Okey, jadi bila dia pinjam 1 dia akan jadi 4. Okey, sebab sifar tambah dengan 4 dapat 4. 4 tolak dengan 3 kita dapat 1. Okey, tadi 3 dari rumah ini kita dah pinjam 1 tinggal 2. Sekarang 2 nak tolak 3 pun tak boleh. Jadi dia perlu pinjam dari rumah sebelah dia. Okey, so pinjam 1, so 1 ni dah tinggal sifar lah. Yang 2 ni tadi sebab kita dah pinjam dari rumah sebelah, kita pinjam 4. Jadi 4 tambah dengan 2 kita dapat 6. 6 tolak dengan 3 kita dapat 3. Jadi jawapan dia adalah 311 asas 4. Okey. So itu adalah sebahagian daripada soalan asas nombor yang disediakan oleh modul daripada Melaka. So kita akan bincangkan soalan-soalan daripada topik-topik yang lain dalam video yang akan datang.